Assalamualaikum dan salam sejahtera, mutakhir edisi petang. Bertemu kita kembali bersama saya Dayang Fatihah di Sabah Hits Online TV. Kita ke tajuk utama. Pengurangan kesan perubahan iklan agenda utama. Sesi dialog awam berkenaan pelan induk bermula esok. Pendatang tanpa izin berjaya diusir keluar. Ketua Menteri Sabah iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor telah memberikan jaminan bahawa pengurangan kesan perubahan iklim adalah agenda utama kerajaan negeri. Ujarnya, kerajaan negeri menyasarkan untuk menanam 36 juta pokok sebagai sebahagian daripada program penghijauan Malaysia di seluruh negara. Program tersebut bertemakan penghijauan Malaysia, pokok kita kehidupan kita dan akan berlangsung selama 5 tahun sehingga 2025. Tambahnya lagi, Sabah telah menubuhkan Majlis Tindakan Perubahan Iklim di bawah bidang kuasa Jabatan Perhutanan Sabah. Penubuhan ini adalah untuk membincangkan dasar dan tindakan perubahan iklim, memacu pertumbuhan ekonomi hijau, memakin teknologi hijau serta pertumbuhan rendah karbon. Sebuah persidangan 2 hari secara hybrid yang diadakan di Shangri-La Tanjung Aru Resort melalui Zoom dan YouTube mampu meningkatkan kesedaran mengenai kesan perubahan iklim kepada masyarakat, seterusnya berkongsi pengetahuan serta kemudahan rangkaian. Beliau berharap agar dapat melihat penyertaan dengan belia lebih ramai supaya mereka juga boleh menyuarakan tindakan berkenaan dengan perubahan iklim. Sebuah sesi dialog awam akan diadakan pada 15 dan 16 Disember bagi menjelaskan tentang pelan induk tempatan penampang. Selaras dengan jaminan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, dialog itu diadakan untuk memastikan pihak berkuasa tempatan mengambil kira suara komuniti setempat sebelum pelaksanaan pelan induk tempatan penampang. Sehubungan dengan itu, Ahli Parlimen Penampang iaitu Yang Berhormat Datuk Daryl Lee King menggesa kerajaan supaya memberi keutamaan bagi menyelesaikan masalah banjir dan pelan induk berkenaan. Menurut beliau, pelan induk ini telah dimaklumkan kepada umum pada 18 Oktober lalu menerusi notis awam, namun ianya tidak sampai kepada semua pemegang taruh. Daryl turut membangkitkan tentang keperluan Kementerian Pertanian dan Perikanan bagi menyemak semula projek mitigasi banjir yang diumumkan sebelum ini. Terdapat seorang pendatang tanpa izin telah mencuba untuk menceroboh masuk perairan negara berhampiran dengan Pulau Berhala Sandakan telah diusir kemarin. Pasukan Polis Marin yang menjalankan rondaan di lokasi berkenaan telah mengesan pergerakan sebuah bot yang dipercayai dari negara jiran pada jam 10 pagi. Menurut Pegawai Pemerintah Markas Operasi Wilayah 4 Sandakan, iaitu Datuk Seri Panglima Rustin Banin, mengatakan bahawa anggotanya bertindak memintas bot berkenaan untuk menjalankan pemeriksaan. Kemudian, hasil pemeriksaan mereka didapati seorang pendatang tanpa izin terbabit tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Pendatang tersebut telah mengaku bahawa dirinya berasal daripada Pulau Bakungan yang terletak di negara jiran. Seterusnya, bot berkenaan diiringi keluar sehingga ke sempadan negara untuk memastikan pendatang tanpa izin itu balik ke negara asal. Rustin meminta agar masyarakat di pesisiran pantai dan maritim untuk menyalurkan maklumat sekiranya mendapat aktiviti jenayah di kawasan mereka. Rusuhan yang melibatkan 10 orang lelaki tempatan yang berusia 17 tahun hingga 36 tahun telah berlaku dalam satu perlawanan bola sepak di Padang Kompleks Sukan Labuan kemarin. Timbalan Ketua Polis Daerah Labuan iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Ibrahim Muhammad Ghani berkata bahawa 8 lelaki yang ditangkap mendapat perintah reman dari Mahkamah Magistrate Labuan selama 4 hari. Kejadian itu berlaku apabila beberapa orang penyokong dari pasukan Bambu 2 dan pasukan 4 United tidak berpuas hati berkenaan kekasaran yang berlaku semasa perlawanan. Hal ini menyebabkan beberapa orang penyokong telah masuk ke dalam padang dan berlaku provokasi sehingga mengakibatkan pergaduhan di antara penyokong dan pemain daripada kedua-dua pasukan. Kesan daripada pergaduhan tersebut, beberapa individu mengalami kecederaan ringan. Penganjur sukan dinasihatkan untuk memaklumkan kepada pihak polis sekiranya anjuran tersebut melibatkan orang ramai, pemimpin tempat dan orang kenamaan. Yang tua dihormati, yang muda disayangi, barulah hidup diberkati. Saya Dayang Fatihah, Sabah Hits Online TV.